Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah dalam talian kuliah online. Jadi sahabat-sahabat, kenalan-kenalan boleh bantu sebarkan untuk manfaat kita bersama insyaAllah. Yang mana ada kelapangan boleh join sekali sampai habis insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi. Dengan izin dan limpahan kurniaan darinya, kita masih lagi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita terus beramal, memberikan keabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Jadi sahabat-sahabat, kenalan-kenalan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung lagi kuliah maghrib kita, kuliah dalam talian secara online. Berkenaan dengan buku yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Malam ni kita sambung wasiat yang ke-19 dan juga wasiat yang ke-20. Satu malam, dua wasiat. Jadi boleh tolong sebarkan lagi. Mana tahu Makcik Kiah kita pun dengar pada malam ni. Kan? Tadi mentang-mentang dah popular dah. Yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin dah sebut nama dia dalam perutusan khas pelan ransangan ekonomi prihatin rakyat petang tadi jam 3. Jangan lupa pula untuk kita sama-sama selain daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan bila mendapat bantuan itu kita gunakan dengan secara berhemah dan pada tujuan yang betul. Baik. InsyaAllah wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang ke-19 pada malam ni, indahkan dunia dengan maaf. Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala seperti berikut. Ketahuilah bahawa sebesar-besar kesenangan di dunia dan di akhirat adalah memberi maaf kepada orang lain dan melupakan terus kesalahannya. Pasti Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat di sisi manusia. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i nak beritahu kepada kita, memberi maaf ni adalah satu amalan yang mulia, yang terpuji di sisi Islam. Maaf ni mudah untuk cakap, tetapi nak laksanakan bukan mudah. Terutama kalau perkara yang tidak menyenangkan itu atau perkara yang menyakiti itu terkena pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mudah nasihatkan orang lain, maafkanlah dia. Sebab benda itu tak terkena pada diri kita. Kita tidak merasai beban, tak merasai susah, tak merasai benci. Namun bila kena pada diri kita, maka itu barulah satu ujian ke atas diri kita. Adakah kita ini boleh memaafkan orang lain ataupun tidak? Sebab itu sifat suka memaafkan orang ni adalah satu sifat yang terpuji. Sikap itu menzahirkan kebersihan hati yang suci murni. Orang yang suka memaafkan orang lain adalah hasil dorongan keredaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa memberikan kemaafan ini, sebenarnya dia tidak mahu susahkan diri dia ke akhirat dengan hubung kait terhadap makhluk yang lain. Kerana yang dia mahu adalah redha Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan terhadap dirinya tersebut. Sebab itu, orang yang boleh memberikan maaf kepada orang lain ni orang yang boleh mengawal hati menurut akal fikiran yang waras, berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu selalu kita dipesan sebelum kita tidur, maafkanlah kesalahan orang lain ke atas kita. Supaya kita tidur dalam keadaan tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa jauh sekali dendam. Kerana apabila kita memaafkan orang lain tu, sebenarnya kita sedang menyenangkan hati kita sendiri. Kita tidak mau ingat orang tersebut akan perkara-perkara jahat yang dilakukan. Nanti
ada orang tanya, Ustaz, kalau macam tu senanglah. Orang jahat, dia buat jahat, lepas tu orang maafkan. Kemudian dia buat jahat, orang maafkan. Sebenarnya macam ni. Apabila seseorang itu buat jahat kepada seorang yang lain, orang yang dizalimi itu dia memaafkan, bukanlah bermaksud orang yang zalim tadi itu, dosa dia itu terhapus secara automatik. Orang yang dizalimi itu memaafkan orang tadi, lain-lain tadi itu adalah untuk diri dia. Untuk menyenangkan hati dia, untuk dia tak terikat nanti hubungan dengan orang yang zalim nanti ke akhirat kelak dalam audit ataupun pada hari hisab yang sangat hebat. Adapun orang yang zalim, orang yang buat jahat, selagi mana dia tidak bertaubat, berhenti daripada melakukan kejahatan, menyesal ke atas apa kejahatan yang dibuat dan berazam tak buat lagi, maka dia tetap akan diperhitungkan dosa dia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi jangan kita maksud kata, Ustaz saya tak nak maafkan dia supaya apa, nak bagi dia rasa ke akhirat. Tak. Kesalahan dia itu dia akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha dia. Tak, sama ada taubat nasuha dia lakukan ataupun taubat dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ke tidak, itu urusan dia. Adapun urusan kita, dengan kita memaafkan orang lain menunjukkan besarnya jiwa kita tadi itu, dan kita tidak teringat akan makhluk, melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala ingat. Dan jadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain memahami hakikat. Apa hakikat dia? Hakikatnya kelemahan yang ada pada dirinya itu sendiri. Oleh itu Islam sentiasa membuka pintu taubat untuk manusia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kelakuan yang terlanjur. Dan sifat terpuji seseorang yang memaafkan orang lain ni kita boleh lihat ada beberapa perkara. Yang pertamanya, dia adalah menunjukkan kebijaksanaan. Dari sudut mana orang yang memaafkan orang ni menunjukkan kebijaksanaan? Bijaksananya apa? Dia tidak mahu menyusahkan urusan dia ke akhirat kelak, mahu dipercepatkan urusan perhitungan amalan ke atas dia tanpa terkait dengan makhluk manusia yang lain. Yang kedua, bersih daripada sifat sombong. Orang yang memaafkan ni secara asasnya dia boleh maafkan orang, dia tak sombong. Maka dia semakin tinggi makam dan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sifat maaf ni dia terkait dengan sifat sabar. Kerana orang yang boleh memaafkan orang ni dia adalah kalangan orang yang sabar. Adapun orang yang tak boleh nak sabar, dia susah nak maafkan orang. Sebab itu kalimah maaf ini juga ada waktunya diterjemahkan dengan maksud yang dikehendaki adalah sabar. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ada beberapa orang sewaktu di Mekah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka namanya Abdurrahman bin Auf mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tekanan yang mereka hadapi sewaktu kat Mekah ketika itu. Mereka menyatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna izzun wa nahnu musyrikun. Kami ni adalah golongan yang mulia, dipandang mulia semasa kami dalam keadaan syirik, yakni sebelum Islam. Faqad amanna sirna adhillah. Dan kami telah beriman, maka kami jadi hina. Yakni orang-orang musyrikin Mekah yang masih lagi musyrik, pandang mereka hina, layan mereka dengan cara yang tak baik. Walhal mereka ni orang-orang korporat Abdurrahman bin Auf ni. Tapi sebab mereka bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Islam, golongan kawan-kawan mereka yang terdahulu layan mereka dalam keadaan tidak memuliakan mereka. Mereka mengadu kepada Nabi SAW kerana tekanan yang mereka hadapi ini adalah satu tekanan yang memberikan bebanan. Lantas Nabi SAW menyatakan bersabda, faqad umirtu bil afwi fala tuqatilu. Sehingga ke hari ini, ke saat ini aku diperintahkan bil afwi, beri maaf. Maksudnya apa? Sabar. Fala tuqatilu, maka jangan kamu memulakan untuk saling perang, membunuh di antara satu sama lain. Di Mekah. Walhal kat Mekah ni satu keadaan yang kita panggil tekanan yang kuat. Bahkan sahabat-sahabat sebenarnya dah ready nak perang, cuma Allah Ta'ala belum izinkan lagi.
Dan kita boleh tengok bagaimana pada pembukaan Kota Mekah secara khususnya, kemaafan diberikan secara besar-besaran. Disebut sebagai hari kasih sayang dan hari dari sudut bermaaf-maafan. Walhal penduduk Mekah ketika itu, kalangan mereka ni yang sebelum daripada ini siri-siri peperangan terlibat menentang Islam, benci kepada Rasulullah, cobaan nak bunuh Rasulullah, membunuh sahabat-sahabat tentera yang lain. Tapi jiwa besar Islam ini mendidik umat dia. Pada hari pembukaan Kota Mekah, kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa setitis darah pun yang jatuh menyembah ke bumi, dia adalah hari diberikan kemaafan. Sebab itu orang yang boleh memberi kemaafan ini tanda sebagai hati dia bersih daripada sifat sombong. Yang ketiganya daripada memberi maaf ini, orang itu juga bersih daripada dendam kesumat. Memanglah orang buat jahat kita terkesan. Bukan mudah nak melupai kejahatan orang. Tapi kalau kita fikirkan untuk akhirat, maka besar lagi tawaran di akhirat dengan kita memaafkan orang tadi berbanding dengan hak yang dizalimi kita itu nak tuntut pada dia. Memang kita boleh tuntut. Memang kita boleh nak dakwa dia di akhirat. Tapi besar lagi bila memberikan maaf tersebut. Sebab itu sebagaimana telah disebutkan, bukan bermaksud dengan kita bagi maaf orang tadi itu terlepas begitu saja. Andai kata dia masih lagi tidak insaf dan taubat terhadap kejahatan dia, dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun memberi maaf tadi itu untuk kita. Memikirkan untuk kita. Supaya apa? Tak sangkut di akhirat kelak selesai amalan kita tapi masih lagi belum dibenarkan masuk ke dalam syurga kerana nak tunggu orang yang terkait dengan kita tadi itu. Itu yang disebutkan untuk kita. Sebab itu dengan melupai dendam kusumat tadi itu adalah sebagai satu amalan yang sangat besar, terpuji, dan Islam meletakkan tidak ada sifat dendam. Bahkan bila Islam berkuasa, Islam tidak meletakkan kuasa dendam ataupun politik dendam. Ini hebatnya Islam. Kerana Islam datang adalah nak membawa kasih sayang. Islam datang nak membawa akan perpaduan. Islam bukan bersifat dendam. Maksudnya ketika mana lemah orang tindas kita, dan apabila Islam tadi itu kuat, Islam berada di atas, Islam nak balas dendam balik. Tidak. Islam tidak bersifat dendam. Maka umat Islam adalah umat yang kena tarbiyah diri jangan sampai ada sifat dendam di dalam hati mereka. Yang seterusnya, sifat mulia daripada memaafkan orang tadi itu adalah tidak ada rasa hina diri. Bukanlah dengan sebab kita maafkan orang ni kita rasa hina. Bahkan menunjukkan kita adalah lebih berjiwa besar dan lebih terkehadapan berbanding dengan orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Kerana apa? Kerana kita tak pandang langsung pada dia dan kita tak ambil kisah pun. Kerana kita lebih tumpu kepada pandangan Allah. Kita lebih tumpukan benda yang besar. Macam kalau analoginya budak-budak. Budak-budak ni dia buat benda macam-macam. Dia panjat sana, dia lari sana, dia guling sana, dia buat acah-acah menangis, dia menjerit kerana nak perhatian daripada ibu dia, daripada ayah dia, daripada orang tuanya. Tetapi macam begitulah juga orang yang buat jahat ni. Kerana dia tak pandang akan pandangan Allah. Adapun orang yang memberikan maaf tersebut adalah orang yang pandang lebih besar daripada hal-hal duniawi dan pandangan manusia itu. Maka pandangan Allah itu lebih besar yang nak ditumpukan daripada nak disibukkan dengan menghabiskan fikiran dia sampai dia pening fikirkan. Sebab itu kadang-kala kalau orang buat jahat kepada kita, kita tak payah ambil kisah sangat. Bukan ambil kisah ni maksudnya jangan sampailah waktu tidur pun termimpi-mimpi, berfikir sampai tak boleh tidur. Kerana apa? Kerana setiap orang akan dipersoalkan oleh Allah. Sekalipun kita tak mendapat keadilan di dunia ini kerana sekian-sekian faktornya. Ingat, kita hidup bukan sekadar di dunia, sampai di akhirat. Maka bila kita fikir untuk akhirat, kita akan tenang di dunia kerana hal di dunia ini adalah lebih remeh berbanding dengan hari yang kita nak berhadapan, iaitulah hari di padang mahsyar, hari akhirat. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Basa wa Tawalla,
Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nak ceritanya hari tersebut manusia lari daripada siapa saja. Anak-anak daripada mak ayah dia, mak ayah daripada anak-anak, kawan-kawan dengan sahabat dia, ahli keluarga sebagainya. Masing-masing ketakutan kerana memikirkan bagaimana nasib mereka bila dipersembahkan amalan untuk dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sifat terpuji daripada memaafkan orang ini adalah tanda mempunyai iman yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia nak redha Allah, dia lebih menumpukan pandangan Allah, mendapat kebaikan di sisi Allah berbanding dengan memikirkan hal manusia tadi itu yang boleh mengganggu dia dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita didik jiwa kita untuk memberikan maaf kepada manusia. Sebelum tidur kita maafkanlah orang. Kan? Kita maafkan orang. Adapun orang tersebut, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya dia masih lagi berterusan dalam kejahatan, berterusan melakukan maksiat, berterusan dalam kezaliman, dia sendiri akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala nasib dia ke akhirat kelak. Adapun kita memikirkan nasib kita di akhirat untuk mempermudahkan urusan kita di sana. Jangan banyak sangat kaitan dengan makhluk yang lain, tapi kita tumpukan kepada redha Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ambillah Islam datang untuk membawa kebaikan, keamanan, perpaduan, kasih sayang. Mudah-mudahan dengan sifat memaafkan tadi itu akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan akan menyenangkan kita di dunia dan di akhirat, serta sekaligus sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, meninggikan darjat kita di akhirat kerana jiwa kita yang bersih, kita tidak ada sifat dendam, dan juga kita ni memikirkan soal yang dengan jiwa yang besar, soal yang lebih terkehadapan berbanding orang lain. Baik, selesai wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-19, kita pergi kepada wasiat yang ke-20 yang terakhir pada malam ni. Sudah 2/3 daripada himpunan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, sedang clear, pajam also clear. Jadi terima kasih. Baik. Jadi siapa yang tak sebelum ni terlepas wasiat 1 sampai 18, boleh dapatkan rakaman dia di YouTube Zuhaili Saiman ataupun pergi kepada Facebook saya Abezuh Saiman. Saya dah bagi link yang pendek dah. Kita dah buat link pendek, jadi boleh dengarkan sambil-sambil kita masih lagi berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan sehingga 14 April ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak memberati kita dengan ujian yang lebih berat daripada itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita sambung. Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang ke-20, iaitulah tafakkur sebelum tidur. Kita merenung, kita berfikir, bermuhasabah sebelum kita tidur. Kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bertafakkur sebelum tidur bagi menghisap diri atas salah dan silap semasa aktiviti pada siang harinya, seperti yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menyiasati dirinya, yakni hisap akan dirinya dengan pelbagai soalan berkenaan dosa-dosanya pada siang hari. Nak kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala suruh kita muhasabah diri kita. Kita ni kadang-kadang suka bermuhasabah setahun sekali. Bila mesyuarat agung tahunan, time tu muhasabah. Tapi masalah tak jadi pun muhasabah. Kita suka muhasabah orang, tapi kita tak nak dengar orang muhasabah kita. Kemudian bila kita muhasabah orang, kita kata, sekarang kan muhasabah, dengarlah cakap saya. Tapi bila orang muhasabah dia balik, dia tak nak dengar. Sedangkan muhasabah, fi'il isim mufa'alah saling. Sebagaimana kita nak muhasabah orang supaya orang dengar, maka kita juga kena mendengar dan bersedia orang muhasabah kita. Tetapi jangan tunggu setahun sekali gitu, mesyuarat agung tahunan. Jangan hanya nak muhasabah orang, kita kena tiap-tiap malam muhasabah diri kita. Al-Imam Asy-Syafi'i kata, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala khususnya waktu dia menjadi khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, sebelum tidur dia bermuhasabah diri dia. Apa kesilapan dia, apa kekurangan, apa lagi kewajipan-kewajipan dia yang dia
ada yang culas mungkin barangkali pada waktu siangnya, supaya nanti bangkit jika diizinkan oleh Allah ada usia lagi pada esok hari, dia akan tampung akan kekurangan yang lepas. Kan? Sebab itu, kenapa Al-Imam Syafi'i muhasabah, minta muhasabah sebelum tidur? Yang pertamanya, supaya apa kelemahan, apa kesilapan, apa kekurangan pada hari ini, pada keesokan paginya kita akan perbaiki, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup lagi pada hari seterusnya. Yang keduanya, kenapa muhasabah sebelum tidur? Kerana tidur itu adalah mati kecil. Dah, kita tak tahu lagi sama ada hidup ataupun tidak. Kita tak tahu ajal kita yang ditentukan oleh Allah. Ada manusia tidur hari ni, besok dah tak bangun-bangun, yakni telah meninggal dunia. Allah Ta'ala dah tetapkan ajal dia pada malam itu ketika mana dia tidur. Jadi bila bermuhasabah sebelum tidur, mudah-mudahan sempat kita nak bertaubat. Mudah-mudahan sempat kita nak memohon kemaafan. Sempat kita menyesali terhadap kesilapan ataupun kekurangan yang kita lakukan sepanjang pagi tadi dan sebelumnya. Jadi bermuhasabah. Bertafakur ni daripada tafakkara yatafakkaru, memikirkan, bermuhasabah, mencari hikmah. Dan alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalimah wa yatafakkaruna itulah berfikir, bertafakur, bukan sekadar merenung, bukan sekadar berkhayal, tapi merenung untuk mencari suatu hikmah, muhasabah bagi mendapat satu hasil yang lebih baik untuk akan datang. Jadi begitulah. Kalau ada setengah orang yang buat, waktu malam dia akan cek balik apa diari dia pada hari ini. Mudah-mudahan kalau ada yang terlepas pandang, dia akan cuba perbaiki. Kalau ada yang kesilapan, dia akan cuba perbaiki. Kalau ada yang silap, dia akan menyesal, dia akan taubat. Sebab itu sebelum tidur ni adalah menjadi sunnah. Kenapa saya sebutkan sunnah? Kalau ditanya, Rasulullah bertafakur ke? Kata Imam Syafi'i, Sayyidina Umar, bukankah Nabi SAW kata apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Hendaklah kamu memegang, menggigit dengan gigi geram, yakni memegang kukuh akan sunnahku. Wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdi, dan sunnah ar-rashidin yang telah diberikan petunjuk hidayah oleh Allah. Maka bila Sayyidina Umar buat, itu pun menjadi sunnah kepada kita. Sebab teladan yang baik. Syazwan Hamzah, terbaik, jelas. Tak jelas lagi, tak tahulah. Kena panggil Cik Kiah pula bagi penjelasan. Mana Cik Kiah? Cik Kiah tak ada ke? Cik Kiah, amboi Cik Kiah. Mentang-mentang dah dapat bantuan, tak datang dah kuliah. Okey, baik, kita sambung. Jadi nak katanya kepada kita, menjadi sunnah juga, tapi menjadi cabaran kepada kita umat pada hari ini yang kadang-kala dilalaikan oleh gadget. Dia tertidur. Dia tertidur sebelum tidur. Tengok handset, belek, scroll balik dalam Facebook dia, tengok balik Twitter, tengok balik dalam Instagram, tengok media sosial, buka web itu, buka web ini. Akhir-akhir sekali, penat mata dia, tertidur. Tak sempat nak bertafakur. Walhal sebelum tidur itu ada beberapa sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, Nabi baca 3 kul. Lepas baca 3 kul, Nabi tiup, hembuskan di tapak tangan Nabi dan sapu seluruh anggota tubuh Nabi supaya melindungi diri dia. Kan? Dan banyak lagi doa masa tidur, dan juga kita macam disebut kata bertafakus sebelum tidur, supaya apa? Bermuhasabah, bertaubat, supaya keesokan paginya kita bangkit dalam keadaan orang yang mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka sahabat-sahabat, rakan-rakan, kenalan yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Apa tu? Hafizah. Oh, okey. Pun Kairah clear. Mantap. Oh, Kairah tak malam lagi. Kan? Okey. Baik.
Sekadar tu sajalah dua wasiat yang 19 dan 20 untuk malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melenyapkan wabak coronavirus COVID-19 ini daripada Malaysia dan daripada dunia ni. Dan kita sangat berharap Ramadan pada tahun ini dalam keadaan yang meriah. Dan kalau boleh, kita tak termampu nak menanggung bebanan, kita menyambut Ramadan dalam keadaan sunyi dan sepi. Jadi sebelum kita akhiri, dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita menadah tangan dengan hati yang penuh dalam keadaan merintih, mengharapkan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mata kita mungkin tak keluarkan air mata, tak mampu, tapi biarlah hati kita ni yang merintih kepada Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika nastaghithu wa bifadlika narju wa bishifaika nad'u. Allahumma idfa'anna min kulli bala'in wa waba'in wa fitanin wal fahsya ma zahara minha wa ma batan. Allahumma kshif annal bala' wal waba ma la yakshifu anhu ahadun ghairuka birahmatika ya arhamar rahimin. Fallahu khairun hafidha wa huwa khairul hafidhin. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ultuf bina Ya Allah, Ya Latif, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma anta rabbuna wa anta rabbul mustad'afin wa antal ghaniyyu wa nahnu fuqara'u ilaika. Idhab anna hadzal bala wal waba biqudratika wa biquwwatika. Idhab annal bala, idhab anna hadzal bala wal waba biqudratika wa biquwwatika. Idhab anna hadzal bala wal waba biquwwatika wa biqudratika. Washfi mardana wa mardal muslimin. Washfi mardana wa mardal muslimin. Washfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan la yughadiru saqaman. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, istajibillahumma du'aana. Ya Allah, taqabbal minna du'aana. Allahumma ballighna, Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa qiraatil Qur'an. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah was-sihha was-salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-sihha was-salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-salamah was-sihha fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa kita ini dan mengasihani kita agar diberikan limpahan kurniaannya dan kebaikan keberkatannya kepada kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Zuhaili Saiman dan juga jangan lupa untuk share untuk manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.